Assalamualaikum Tuan Assalamualaikum. Amir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar suara saya Waalaikumsalam. Doktor? Dengar. Okey. So boleh kita mula kita punya sesi? Boleh insya-Allah. InsyaAllah. Okey, kita berkati sesi malam ni dengan umul kita Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah untuk sesi IG Live malam ni kita bertuah dan bersyukur kerana Dr. Alis kan, nak panggil Dr. Alis? Boleh. Nama, Ah, nama timbangan. nama timbangan. Kita sinilah Ah, tulis dekat caption sikit. Jap. Okey. Tu dia nama timbangan. Doktor ada mana doktor? Saya dekat Keramat. saya Jitra Kedah. Oh jauh. Kedah sana. Ah, Okey. So sesi kita malam ni kita punya nama Borak Ibu lah. So Borak ni dia tak formal sangat lah. Dia relax-relax. Orang cakap nak mengenali lah siapa doktor, macam mana boleh terlibat dengan penulisan. Lepas tu nak bercerita pasal ibu yang dah dihasilkan lah. Tu sikit lebih kurang lah. Saya Encik hmm. Amir, trainer di MSJA, Master Student Global Academy. Doktor pun sama juga sebenarnya kan. Certified trainer jugalah kan dalam Ah, MSJA ni. Doktor tapi masuk tak bila? adalah mahir sangat. Saya 25/10. Kalau ikutkan saya join webinar 27 macam tu saya masuk official corporate. Doktor masuk berapa bulan ingat tak? Bulan Ogos tahun lepas. Tak Oh, silap saya senior lah. lah. Saya punya senior. Saya bulan Senior. 10. Oh, ini akak senior lah. Sorry lah akak senior lah. Alamak. Kita junior dia lah. Junior 2 bulan. Senior tapi tak berapa Ah, nak aktif, sibuk sangat benda ya, lain. itulah nak mengorek rahsia lah dalam kesibukan tu boleh terlibat dan menghasilkan e-book ni satu pencapaian yang bagi saya agak mengagumkan lah sebab yelah rata-rata dalam geng MSJA ni memang banyaknya geng-geng doktor kan. So itu perkara pertama yang bila saya tengok MSJA, ini betul ke e-book ni memang ini tim medik ke apa? Saya macam tertanya-tanya mana geng-geng orang buku sebab semuanya geng-geng doktor kan. Tapi semuanya menulis dan saya nampak ini dahsyat ni kalah geng-geng buku ni, geng-geng menulis lah maksud saya. Jadi benda tu kita nak sembang malam ni. Macam mana kalau ikut sini saya dah buka website doktor, saya tunjuk sikit. Ini dia. Ya. Discover Ya, your ya. true potential, Alice e-book store. Boleh pergi sini alicebookstore.com. Ah, Ya, so ya. kalau Terima nampak kasih. sini anatomic pathologist. Istilah ni pun Ya. rare lah bagi saya sebenarnya ni. Betul. Ah, ini e-book yang pertama ni, yang sulung ni. Yang sulung dan itu je Oh, satu. baik. Aduh, tak Okey lah sempat tu. saya nak sambung yang buku dua. Ah. So alang-alang saya dah tunjuk ni, bolehlah saya baca sikit lah. Saya baca sikit doktor punya biodata. Boleh doktor? Boleh, silakan. Nama penuh Dr. Nur Asmaliza Mat Faiman. Ini nama orang Jawa ni. Jawa Ya. ke doktor? Arwah ayah Oh, saya orang oh, Jawa. bukan orang Kedah. Suami saya orang Kedah. Saya ikut Okey. suami. Saya Batu Pahat Johor. Saya Jawa dengan Banjar. Oh, ni kampung rumah atuk saya di Bukit Serampang, Muar Johor. Lah, Bukit Serampang. Orang kampung saya Ha. juga tu. Bukit Serampang Oh, tu. ya ke? Ada juga saudara mari tu. Kalau ikut tahun Oh, 99 ni doktor, saya baru tingkatan 1. Kalau oh pandai ya ke? matematik boleh tahulah umur saya berapa. Ah, 75 lahir, Jitra Kedah, bertugas pakar patologi Hospital Sultanah Ya. Sultanah Bahiyah Al-Usta. Ini start tahun bila bertugas tu? Dah berapa lama dah? Servis mula tahun 2000. 2000. 2000 Hmm, saya form lama dah. form 2 baru. Okey. Betul budak lah saya ni, senior tu lah. Aduh, rasa Ah. tua pula saya. Allah Akbar. Saya perasan juga doktor rajin live dekat Facebook Ya, saya azam tahun baru. Cabaran live. Okey, baik. Ni kalau IG ni pula dah berapa kali buat IG live?
Tak pernah. Saya baru tadi kenal button live tu tadi. Baru nak tengok-tengok. Okey, 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 okey. Ah. So kalau ikut orang cakap dah background pun doktor. So penulisan ni kalau baca sini dah lama diidam-idamkan ni. Itu cita-cita asalnya macam mana tu kalau ikutkan doktor ni? Cerita asal memang cita-cita daripada kecil tu memang nak jadi doktor. Oh, baik. Tapi along the way tu menulis lah masa sekolah rendah. Ha, Tapi bila masuk sekolah menengah tu dia punya impian tu terkubur. okey. So kalau ikutkan memang cita-cita doktor, lepas tu ialah dah mengejar cita-cita tu sibuk dengan minat lah. Senang cakap menulis ni minat lah, hobi lah, betul doktor? Betul. Ah, Saya pernah masa saya SPM dulu, lepas hmm, SPM tunggu panggilan nak pergi belajar overseas. Tapi hmm, terpaksa tunggu stranded tu lama sangat. Saya hmm. tulis ke surat khabar, komplain, Baik ah. masuk paper. Saya Oh, terkejut. wah itu kali pertama tu karya dipublish dekat media masa lah orang cakap. Ha. Oh, baik 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 baik. Okey. So, Aduh. orang cakap kita nak ringkaskan ceritanya tu, macam mana Mm-mm. boleh bertemu dengan penulisan e-book ni? Sebab sebelum ni pernah ada buku fizikal ke macam mana doktor? Sebab biasanya geng-geng doktor ni ada buku akademik sendiri ke apa ke. Oh, Macam doktor tak sendiri ada. macam mana? Tak ada ya? Macam saya tak ada lah sebab saya doktor di hospital kerajaan. Jadi saya Ah, tak menulis sangat kecuali ah, macam jurnal adalah jurnal yang ah. ada publish 2-3 macam tu. Okey. Tapi dari segi penulisan yang saya minat macam di luar bidang perubatan tu tak ada langsung. Okey. Jadi saya first time tahu pasal e-book ni daripada Dr. Nora lah. Dia post dekat Ah, Facebook. okey. Ah, Ada itulah tulis yang sini. Ah, jadi Dr. Nora saya tanyalah, saya message dia macam mana dia boleh menulis lepas tu dia boleh jual. Kemudian dia ah, introducekan pada Invenchai semua ni lah. Sejak dari okey. hari itulah. Ah, Bulan Ogos 2020. Saya terus join corporate. okey, okey, Lepas tu sambung. Ah, saya terus join corporate. Lepas tu lepas kursus apa? Bukan. Kan ada yang dah habis buat TTT tu kan? Ada ah, Master Shiro perkenalkan tentang apa yang package yang lain kan. Saya terus masuk ah. Eventchise. Oh, saya seminggu lepas join corporate saya masuk Ventures lah. Sebab Oh, saya baru nampak lagi. benda ni memang, yalah saya orang buku kan. So bila saya tahu yang Hmm. rupanya pasaran e-book ni lagi meluas, tu yang Ha. seminggu saya upgrade terus Ventures. Sebab kalau saya corporate tu, saya banyak e-book. So dari situ tulis boleh 20 e-book. Sekarang pun alhamdulillah saya dah 31. So kalau corporate tak Ui. lepas tu, ah, saya Wow. sebab saya sebab banyak bahan kat saya doktor. Saya nak bagi tahu 30 tu bukan saya punya. Saya urus terbit. Editor kan? Oh, So editor. so bila sebut editor ni bahan banyak. So nak terbit buku fizikal tak tahu bila. So saya pakat kawan-kawan tu cakap kita buat e-book dulu ah. Depa okey saya terbit lah. Itu rahsia dia tu pun. 30 Wow. dalam 30 tu mungkin 6-7 lah karya artistry saya yang betul-betul kulit ke kulit satu je sebenarnya. Ah, Buku-buku yang itulah cara mudah buat e-book tu. Saya kongsi kat situ. hmm, So okey. balik pada doktor lah. Tak nak cerita pasal saya ni. Kita nak Nak kena sembang nak kena pasal belajar banyak ni Tuan Amir. ah, Saya nak belajar sama-sama. dengan Tuan Amir. Nanti WhatsApp tepi saya nak belanja doktor saya punya e-book tu. Sebab saya punya Wah, terima tamu kasih. saya nak bagi saya punya e-book lah. Okey. So balik pada anatomic pathologist. Saya jujurnya Mhm. memang menatang apa kan istilah tu kan. Itulah jujur lah jujur. So explain doktor pada kami malam ni secara live orang cakap kita nak tahu daripada orang yang dah berkecimpung ni memang ialah sebab tadi kata cita-cita jadi doktor. So minat ke arah yang patologis ni bila pula timbulnya tu? Apa benda patologis ni? Bahasa Melayu Oh, kampung apa dia? Senang cakap. okey. Anatomic pathology ni dia salah satu bidang yang specialize di bawah patologi. Hmm. Patologi ni dia kalau ikut maksud dalam bahasa Melayu, kajian mengenai penyakit. Okey, Okey. patologi.
Jadi di bawah patologi ni kalau kita biasa panggil makmal lah kan. Biasa macam kita hantar darah, apa ujian darah ataupun untuk kaji kuman apa semua, kami akan hantar ke makmal lah. Okey. Tapi di makmal tu sebenarnya ada banyak makmal, unit-unit. Okey, salah satu daripadanya yang saya punya bidang lah, anatomik patologi. Okey, kalau nak dicerita, masa saya kecil dulu, saya nak jadi doktor biasa je. Betul. Lepas saya kerja di Taiping, Hospital Taiping waktu tu tahun 2001. Saya terjebak masuk Jabatan Pembedahan. Jadi saya kerja sebagai pegawai perubatan di Jabatan Pembedahan. Jadi banyak prosedur saya buat. Saya suka sangat bidang tu. Saya rasa saya nak ambil bidang pakar dalam bidang pembedahan. Lepas tu nak jadikan cerita, saya terpaksa pindah ke Alustar mengikuti suami. Sampai di Alustar, Jabatan Pembedahan penuh. Jadi saya terpaksa lah masuk bahagian patologi. Masa tu saya masuk tabung darah. Jadi pertama kali saya didedahkan pada bidang patologi. Mula-mula saya tengok darah lah, maknanya bawah slide, kita ambil darah, kita smear atas gelas slide, lepas tu tengok bawah mikroskop. Lepas tu kita nampaklah sel tu macam mana. Kemudian saya kaji lagi lah. Saya kata apa lagi bidang selain tabung darah ataupun kajian darah ni. Baru saya tahu ada satu bidang nama dia anatomik patologi. Tapi masa tu kita tak guna term anatomik patologi lagi. Kita guna histocytopatology. Dia sebut, saya explain apa dia. Bismillah. Dia berkenaan kajian sel dan tisu badan. So apa-apa pembedahan yang dibuat di operation theatre ataupun yang diambil tisu daripada pesakit, dia yang biasa dia kanser lah kan, ataupun apa-apa ketumbuhan, dia akan dihantar ke makmal anatomik patologi ni. Jadi di situ kami potong-potong, kami proses setiap potongan tu, kami potong lagi, letak di atas slide. Kemudian diwarnakan, kemudian dilihat bawah mikroskop. Jadi kat situ kami kenal lah apa jenis penyakit dia, apa jenis kanser dia. Macam tu lah. Rutin saya hari-hari. Itu kalau ikut office hour-nya macam mana tu? Ada orang cakap, yalah doktor on call ke apa ke? Kerja di patologi ni dia untung dia office hour. Ada on call tapi jarang. Macam saya, anatomik pathologist ni dia on call standby untuk clinical postmortem. So bidang kami memang kami mesti tahu buat postmortem ke atas mayat lah. Tapi bidang kami ni dia lain dengan forensik. Forensik patologi lain. Dia satu bidang patologi. Yang itu dia melibatkan rumah mayat terus. Yang itu doktor yang pakar forensik ni dia akan buat pembedahan dengan mayat yang di bawah kes polis. Tetapi macam kami buat postmortem yang clinician ataupun doktor di ward, dia tak tahu punca kematian, jadi dia minta untuk dibuat postmortem ke atas mayat tersebut. Tapi yang ini perlu kebenaran daripada waris lah. So jarang sangatlah postmortem, clinical postmortem ni dilakukan, tapi kadang-kadang ada lah. Macam dia punya kadang-kadang tu kalau ikut pengalaman doktor sendirilah. Berapa kerap dah yang doktor pernah alami sendiri? Macam di hospital saya mungkin setahun 2 kali macam tu. Tapi dia ikut juga, ada hospital yang kerap mungkin 5 kali setahun macam tu. Jadi dia ikut tempat lah. Itu berapa orang kalau buat macam tu? Tim doktor berapa orang untuk buat benda tu lah? Nak buat postmortem 2 orang cukup dah. 2 orang Dengan mayat lah.
Lepas tu ada seorang pembantu perawat kesihatan, dia yang akan tolong kalau kita nak buka, cakap ni ngeri nanti. Nak buka Itulah. tengkorak, nak buka tengkorak ke dia kena guna gergaji kan. Jadi kita perlukan bantuan macam tu lah daripada perawat kesihatan, perawat tu lah PPK kita panggil, pembantu tu. Yang macam saya akan mula belah dulu ke apa semua dan buka dan keluarkan organ apa semua. Foto. Okey, setakat itu saja. Okey. Ini kalau nak tahu detail ni orang cakap kena offline kot. Orang cakap bukan record lah, bukan record, kita jumpa depan-depan lah sembang. PM tepi atau bukan live. Sebab dengar ni memang saya pun ngeri ni. Sebab kalau doktor perasan, geng-geng doktor ni sebelum yang kita ada e-book ni, pernah dengar White Coat tak? White Coat punya publisher. Penerbit tu nama dia White Coat. Dia geng-geng doktor, dia terbitkan buku, dia publisher lah. Saya tak tahu sebab saya batch yang lama kan, yang baru ni saya tak berapa kenal. So diorang ni dalam mungkin 3-4 tahun lepas lah diorang aktif. So diorang ada publishing house, Dr. Fak Razi salah seorang lah. Dr. Fak Razi ni dia penulis dan antara orang yang aktif dalam dunia sastra lah. Saya tulis sini sekejap dekat komen ni. Boleh tengok dia punya nama. Ni geng-geng kan. Tapi Dr. Fak Razi ni pula dia ada publisher lain. Dia ada dua penerbitan yang dia punya ahli-ahlinya doktor. Dr. Fak Razi dia ada tim dia. Lepas tu ada lagi satu White Coat tu ada tim dia. Saya nak bagi tahu yang diorang ni terbitkan itulah kisah-kisah pasal hospital, dan ada juga doktor yang diorang ni dia dah sebab banyak kes dia berhadapan kan. Dia ceritalah pasal pengalaman-pengalaman yang orang cakap pelik tapi benar ni lah. Benda-benda yang misteri apa semua. So saya sebenarnya tertunggu-tunggu jugalah. Alang-alang dah dapat salah seorang doktor malam ni nak berkongsi pengalaman-pengalaman tu dalam bentuk penulisan. Sebab ini pengalaman saya sebagai editor lah. Sebab dia kalau betul nak cerita yang menarik, sebab buku yang pertama bagus, yang orang cakap Travelog Kejaya lah. Saya boleh cakap yang doktor punya ni Travelog Kejaya. Pasal kejaya, nak menambah minat budak yang nak jadi doktor apa semua. Tapi kalau untuk capture market yang orang cakap marhain ni, orang keramaian ni, perasan tak kenapa kita punya, kalau yang rajin tengok TV lah, movie ke, cerita drama Melayu ke, tema hantu tahyul ni dia tak lari daripada masyarakat kita. Tapi tu bagi saya, doktor-doktor janganlah cerita benda yang pelik-pelik yang tahyul tu. Cerita yang fakta, yang memang pengalaman peribadi, tapi dalam bentuk, contohnya dalam bentuk cerpen ke, kompilasi lah, kisah benar. Benda tu insya-Allah memang saya pun seronok lah kalau nak menjual benda yang tu, sebab benda tu yang saya nampak market lah, demand kat market kat situ. Ini saya spark idea lah, kalau doktor rasa okey juga kalau nak buat lah. Try kumpul. Sebab insya-Allah. Sebab e-book ni dia nipis. 35 muka surat ni bagi saya memang satu cerita dah cukup kot. So tak perlu banyak. Sebab menarik tu, nak sembang malam ni memang tak apalah, nantilah dulu kan. Buat dalam bentuk e-book. So kalau ikut pada yang e-book pertama ni, dia akan ada sambungan ke dah habis anatomic pathology ni? Dia ada yang siri kedua. Yang siri pertama tu saya lebih mengisahkan tentang houseman. Lepas tu awal saya jadi pegawai perubatan. E-book kedua ni saya dah mula ambil master program tu. So saya ada cerita banyak tentang semasa saya mula terjebak dalam bidang patologi ni. Jadi kat situ detail lah sikit. Cuba tak siap lagi. Sikit lagi. Tak apa. Sikit lagi. Dia kalau macam kami yang buku fizikal lah. Buku fizikal, kalau yang amalan kami, seorang penulis 2 buku setahun tu dah kira padu lah. 2 buku setahun tu. Wow. Dia standard kalau macam yang selalu yang kita orang perasan, paling kurang 1 buku 1 tahun lah. Itu sebab kita perasan buku fizikal ni dia tebal dan dia nak terbit tu kos dia pun tinggi. Tinggal lagi kalau macam ni, bahasanya kalau cantik juga tu kalau dapat buat
apa? Ini tahun lepas lah kot Anatomic ni. Last year dia punya terbit. Ya. So Bulan 10 tak silap, bulan 10. so kalau boleh sebelum bulan 10 dah keluar lah buku kedua tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Itulah orang cakap sebab nanti kan buku kedua yang seterusnya. So kalau selain daripada buku yang ni, apa lagi perancangan doktor untuk e-book yang seterusnya ke apa ke? Saya ada plan nak buat buku untuk tips tanam pokok durian. Wow. Ini Sebab sekarang ini tengah tiba durian kan. Oi. sekarang Ada pengalaman lah. sekarang tengah aktif berkebun. Suami saya tanam pokok durian musang king dengan duri hitam. Jadi banyak dia buat inovasi, lepas tu ada macam sharing, nak share sekali apa yang dia buat dengan baja apa yang dia guna, penyakit apa yang selalu kena, apa semua tu. Yang tu saya memang dalam kepala saya dah kumpul gambar apa semua, kumpul fakta, tinggal nak buat aja, nak susun aja. Suami doktor seorang doktor juga ke? Dia tak. Dia ahli perniagaan, Okey. Tapi dia minat. Okey. Best. Benda yang orang cakap pengalaman peribadi ni sebab dia real lah, bukan orang cakap pengalaman orang, tapi dah ada ilmu tu, cantik lah tu dikongsikan pasal durian InsyaAllah. Tapi duriannya belum lagi orang cakap durian ni berapa lama sebenarnya kalau tanam ikutkan? Biasa 4 tahun. Tapi 4 tahun yang kami punya ni dijangka 3. Tak adalah lama sangat 3 tahun InsyaAllah. Saya kan lama sebab tak pernah tahu. Dia ikut penjagaan orang tuan dia lah. Kalau tuan dia rajin baja, jaga kan, pokok dia cepat tumbuh, cepatlah berbuah. Ini lagi 3 tahun jadi tokek durian lah, insyaAllah. Amin. Amin. Okey. Kita balik pada buku. So tadi cakap pasal doktor, lepas tu buku. So nak tahu pula masa doktor menulis ni. Macam mana doktor mengagihkan masa, sebab saya memang kagum lah tengok geng-geng doktor ni, sebab diorang lagi yang kalau doktor perasan dalam kita punya grup Telegram kan, dengan yang lagi-lagi Dr. Nora sendirilah, kita tengok Isnin, Rabu, Jumaat ada je macam doktor ni frontliner istilahnya, tapi macam doktor sendirilah, doktor dapat bagi masa untuk buat live. So betul kita masing-masing 24 jam, tapi apa tip yang boleh dikongsikan? Saya nak lagi motivasi untuk saya sendirilah, utamanya saya bukan doktor, editor, adalah ternya tu kan, tapi kita tak adalah rasa tersibuk tu. So macam mana doktor boleh kongsikan pembahagian masa, tip doktor sendiri? Macam saya sejujurnya saya kerja office hour. Jadi ada masa jugalah boleh boleh diselit-selit, macam malam tu bolehlah free kalau dah habis buat kerja lain apa semua. Macam kami, macam saya dengan Dr. Nora samalah bidang kami. Jadi kami tak adalah yang on call sampai 24 jam. Anatomic pathologist juga? Ya. Dia lagi senior dari saya. Sebab sebelum ni saya buat ajilan dengan dia tak cerita pasal buku ni, dia cerita pasal buku anak dia kan. So saya tak tanyalah detail pasal ni. Dia senior. Dia senior dari saya. Okey. Okey. So kira adalah masa jugalah, walaupun masa kalau office hour kita kerja memang banyak case lah, kita nak kena report apa semua tak sempat. Tapi weekend insyaAllah kita ada masa jugalah. Tapi macam saya, macam mana saya boleh habiskan first e-book saya ni, masa saya kena quarantine masa bulan 10, bulan 11 macam tu, saya tak berapa nak ingat. Tapi waktu tu ada salah seorang staff positif. Jadi kami yang lain yang close contact ni terpaksa di quarantine. Jadi saya ambil masa waktu tu seminggu je habis. Ada pulun betul-betul pulun seminggu settle. Waktu tu aja, lepas tu tak habis. Macam tu. Itu kira first orang cakap, sebab yang sebelum ni saya ada bukan jumpa lah, saya buat IG live dengan ada seorang kita punya certified trainer tu, dia
geng-geng frontliner lah. Dia berapa kali dah kena quarantine. Macam doktor sendiri banyak kali dah kena. Ke itu je yang sekali? Sekali je. Itu, Alhamdulillah sekali je. Maknanya kalau banyak kali tu banyak buku lah kot. Oh, Okey. kalau kena quarantine lagi, siap lagi berapa buku. Okey. Kita ni tanpa sedar ni sebenarnya menghampiri setengah jam lah. So kalau ikutkan pada orang cakap nak berkongsi lah. Macam doktor sendiri melihat MAGA ni, sebab saya kalau tanya saya sukalah orang cakap sambil-sambil kita bercakap tentang diri penulis, kita cerita pasal e-book. Tapi saya nampak MAGA ni, Malaysia Global Academy ni satu platform yang saya tak pernah jumpa lagi yang seumpama ni, yang sebab saya bila dapat tahu je saya rasa macam cinta pandang pertama lah, sebab saya dapat mengenali orang di luar saya punya bidang lah. Macam contoh jumpa Dr. Ali semua ni lah, yang saya tak pernah terfikir yang saya akan berkawan buat IG Live ni. Itu satu. Yang keduanya sebab saya nampak MAGA ni dia sediakan platform e-book yang selama ni untuk saya nampak e-book ni benda yang nak jual kat mana apa semua macam tak nampak jalan. So saya suka kalau kita dapat mengajak lagi ramai orang untuk join kita punya platform ni. Dan saya nak serahkan kat doktor supaya berkongsi apa yang doktor rasa sepanjang join MAGA ni untuk diajak orang yang menonton kita sekarang ni. Bismillah doktor. Saya mula-mula Dr. Nora perkenalkan ni, saya memang saya betul lah, saya sama juga jatuh cinta pandang pertama. Lepas tu bila diterangkan tentang sistem eventchise, Telegram bot, lepas tu dapat website apa semua dengan membayar harga yang rasanya murah sangat lah. Sebab saya tahu kalau dapat website kan di luar, dia dekat 3,500 macam tu. Tapi yang ini saya bayar tak sampai pun, masuk corporate baru 500 lebih. Lepas tu terus dapat sistem tu. Jadi saya rasa seronok sangat lah. Jadi kemudian bila kita tengok sistem tu, dia mudah. Dia user friendly. Betul. Itulah tu yang saya memang terus join eventchise sebab saya nampak dia ada potensi. Memang best. Anak ke tu? Ini bila buat work from home ni, kita interframe sikit lah. Nampak muka tu. Allah comelnya. Itu 3 tahun. 3 tahun. Apa no? Abah tengah buat kerja no. Jap mana mama? Pergi kat mama dapur. Dia work from home ni macam ni lah. Saya sebelum darjah 2. Yang second 5 tahun. Yang tu tadi 3 tahun. So memang yelah saya pun junior kan. So itulah orang cakap, memang kita nampak sistem ni memang setakat ni tak nampak lagi yang seumpama dia. Jadi sebelum harga asal tu ditawar, kita nak supaya kita punya viewers lah sama-sama lah rebut peluang yang ada ni, dan kita sokong, kita tunjuk balik doktor punya ni. Tu dia. Saya bangga ada website sendiri tau. Betul. Cuma saya tak sempat nak update yang buku terbaru tu lagi. Tapi dia puas hati. Betul. Ni kita boleh tengok sini. Kita boleh orang cakap hias kita punya kedai buku ni, sekolah kita hati kita. Nampak ni kita boleh letak kita punya kontak, apa benda semua ni ikut suka kita lah. Nak letak best seller ke apa ke ni, kita nak letak apa semua ni, boleh ikut hias masing-masing. Okey. So sebagai orang cakap penutup untuk sesi yang kali ni lah, harap tak serik diajak lagi kalau ada rezeki untuk e-book seterusnya. Untuk orang cakap kata-kata penutup daripada doktor berkenaan e-book doktor sendirilah, dan orang cakap harapan terhadap penulisan ni, doktor punya planning macam mana? Mungkin lepas ni, sebab tadi cakap untuk durian kan apa semua, untuk buku patologi ni ke apa dia perancangan doktor? Bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni saya buat print sendiri. Okey. InsyaAllah, melalui platform yang Master Shiro sediakan, ni kira peluang untuk saya lebih berkarya
Sebab ini macam impian saya daripada kecil. Tapi tak buat. Sampai sekarang macam baru tersedar. Rupanya saya sebenarnya boleh menulis. Saya sebenarnya tak berapa tahu yang saya ada bakat menulis ke apa. Tapi saya tahu saya nak menulis. Ni anak saya pula. Itu berapa pula umurnya tu? Yang ini 9 tahun. Besar dah ni. Anak bongsu saya. Yang bongsu 9. Saya sulung baru 8 tahun. Aduh. Jangan. Okay, so kalau siapa-siapa yang kalau ada niat ataupun minat ataupun macam tersedar tiba-tiba nak menuliskan, why not kita join event Chais ni. Rasa dia lah macam bagi peluang untuk kita menulis dan berkarya, dan dalam masa yang sama kita boleh kalau dapatlah kita tulis buku-buku motivasi ataupun buku-buku yang boleh memberi manfaat kepada orang lain tu, memang lagi bagus lah. Memang boleh orang kata buat pahala free lagi. Setuju. Dia sebagai saham akhirat kita lah, buku ibu kita ni. Itu yang kita seronok tu. Dia tak perlu pergi kedai, tak perlu nak post-post, tak perlu risau pasal courier semua. Dia sekejap je orang cakap. Tak sampai seminit insya-Allah sampai. So betul, senang. Alah, telefon. Anak saya pun dah mula sama nak jadi tetamu ni. So kita ucap banyak terima kasih lah pada doktor untuk kesudian malam ni, dan saya akan letak dekat IG live, dan insya-Allah kita letak dekat IGTV. Saya share dengan doktor. Terima kasih banyak doktor. Okey, terima kasih Tuan Amin sebab jemput. Tak sangka pula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, nanti kita WhatsApp tepi. Alright, okey. Okey.